السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadis yang berikutnya, wa an Auf bin Malik. Jumpa ke skip seminggu lupa. Jumpa ada kitab. Tak ada kitab, lupa bawa kitab. Allah baru ambil kitab. Ha? Oh, ingat tak bawa kitab? Tak apa kita baca kitab ni. Cukup puasa lagi buat sisi soal jawab. Pasal banyak cakap bulan puasa. Tak bawa pun tak apa, hafal. Orang dulu-dulu cuba macam mana nak bagi ingat kuat. Kita pun tak ingat kuat kan. Macam-macam benda orang cuba. Tapi wallahu a'lam, mungkin salah satu benda yang baik orang cuba. Yang jangan hafal itu salah satu lah. Tak mau bagi, kalau nak bagi apa? Kalau hafal banyak, lupa banyak. Hafal sikit, lupa sikit. Tak hafal langsung, tak lupa apa. Saya ada jumpa satu kawan profesor tua lah, masa kat Oxford. Dia kata lupa. Bila umur meningkat, dia lupa. Saya cadang pada dia supaya minum minyak zaitun. Syajaratun mubarakah Quran tu. Pokok yang diberkati. Dan dia minum 1 sudu sehari. Saya dah bagi tahu, saya memang kempen suruh minum minyak zaitun bukan kerana IQ jual. Itu pun salah satu sebab juga lah. Tapi memang insya-Allah bermanfaat. Cuma kita ni tak istiqamah. Minum 1 sudu 3 minggu pula. So tapi kalau ambil lebih pada 1 sudu, pergi ke internet, tengok research tentang drinking olive oil. Khasiat minum minyak zaitun. Bukan minyak zaitun yang kita jual. Siapa jual pun kira yang ori ya. InsyaAllah. Yang kita jual itu bukan kita jual maknanya. Ada orang bagi pada IQ. Kalau IQ jual, duit dapat kat IQ. Saya tak ada bisnes. Lambat kaya. Sambung hadis yang berikutnya. Ada. Wa an Auf bin Malik bin Tufail an Aisyah radhiyallahu anha حدثت أن عبد الله بن زبير رضي الله عنهما قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة رضي الله عنها والله لتنتهين عائشة أو لأهجرن عليها قالت أهو قال هذا قالوا نعم قالت هو لله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبدا إلى آخر الحديث. Nanti kita akan baca sikit-sikit pasal hadis panjang. Daripada Auf bin Malik bin Tufail. Auf bin Malik sebenarnya nama dia rasanya bukan Auf bin Malik. Mungkin orang kenali dia dengan Auf bin Malik. Sebahagian rawi sebut dia Auf bin Malik. Tapi dia Auf bin Al-Harith. Jadi Auf bin
Auf bin Tufail bin Al-Harith. Auf bin Tufail bin Al-Harith. Di sini Auf bin Malik bin Tufail. Auf bin Tufail bin Al-Harith. Dia macam nama tu macam terenjak sikit. Al-Bukhari memang menyebut namanya begini. Tetapi wallahu ta'ala alam, di dalam riwayat yang lain daripada Imam Ahmad, melalui riwayat Salih bin Kaisan, nama dia tak macam ni. Kerana sebab hatta dalam riwayat Bukhari dia sebut Auf bin Malik ni, dia kata ibnu akhi A'ashah. Dia kata anak saudara A'ashah. A'ashah ni kalau anak Abu Bakar Siddiq, dia seorang lagi saudaranya namanya Abdul Rahman. Ni adik A'ashah radhiyallahu anha. Tapi dia ni anak saudara A'ashah, yakni siapa dia? Pak Auf adalah saudara A'ashah. Pak Auf yang saudara A'ashah ini saudara A'ashah dari sebelah mak A'ashah, bukan dari sebelah pak. Belah pak siapa dia? Pak dia siapa? Abu Bakar Siddiq, kan? Abu Quhafah. Okey, Abu Bakar Siddiq, pak dia dengan pak dia, belah pak dia, saudara dia nama Abdul Rahman. Yang ni belah mak dia. Belah mak dia nama dia Tufail, Al-Tufail. Jadi Auf ni anak saudara dia. Kerana mak Aisyah nama dia Ummu Ruman. Ummu Ruman. Ummu Ruman, dia sebelum kahwin dengan Abu Bakar Siddiq, dia telah berkahwin dengan Al-Harith. Al-Harith bin Sakhbarah. Al-Harith ini Al-Harith hasil perkahwinan Ummu Ruman dengan Al-Harith, lahirnya seorang anak namanya Al-Tufail. Al-Tufail ni ada anak. Jadi Al-Tufail ni jadi dengan Aisyah jadi apa? Sepupu kau mana? Adik-beradik lah kan? Adik-beradik. Jadi Al-Tufail ni ada anak, anaknya nama Auf. Jadi Auf bin Tufail bin Harith. Jadi nama dia patut hak macam tu lah. Maksudnya telah berlaku sedikit macam, dia panggil ni dah satu bab nak ilmu hadis, kerana rawi dia macam nama dia patah balik. Jadi bila tahqiq tidak dilihat dari riwayat-riwayat yang lain, nama dia bukan macam tu. Kalau tidak, tak boleh nak match dengan nama dengan saudara Aisyah, saudara Aisyah. Hatta kerana Al-Bukhari sendiri kata yang ni anak saudara Aisyah. Tapi tak apalah, yang tu satu bab. Okey. Anna Aisyah radhiyallahu anha huddithat anna Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala fi bai'in aw fi ata'in ata'ahu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Okey. Aisyah radhiyallahu anha telah diberitahu bahawasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma telah memperkatakan tentang pemberian, jualan atau pemberian yang Aisyah bagi. Abdullah bin Zubair siapa dia? Anak saudara Aisyah. Tadi saya tengok saudara lelaki nama dia Abdul Rahman, seorang lagi saudara perempuan daripada Abu Bakar nama Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma binti Abu Bakar adalah saudara perempuan Aisyah radhiyallahu anha. Asma binti Abu Bakar dia kahwin dengan Abdullah, dia kahwin dengan Az-Zubair ibnul Awwam. Daripada perkahwinan Asma dan Az-Zubair lahirnya Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair ni sahabiah, tapi dia kecil masa Nabi ada, dia masih kecil. Dia telah berperang dan merampas Mekah, dan dia menjadi khalifah ketika itu bagi wilayah sebelum dia krisis pada zaman dia. Dia krisis, habis saja Yazid,
Abdullah bin Zubair ambil kerajaan bagi kawasan Hijaz. Ini satu krisis politik yang panjang yang menyebabkan akhirnya berakhir dengan Abdul Malik bin Marwan berperang dengan Abdullah bin Zubair sehingga depa bom, depa lontar minjanik sehingga reban Kaabah. Punya berkelahi politik. Kelahi politik. Balik pada hadis ni. Tak apa. Masa Abdullah bin Zubairnya jadi anak saudara siapa? Aisyah radhiyallahu an, dan dia khalifah ketika itu. Jadi orang duk habaq kat dia, kata Aisyah ni dia pantang benda mai kat dia duk bagi ya. Yang ni dia selalu duk sedekah bagi, sehingga dalam riwayat sebut fama ja'aha min rizqillah illa fama ja'aha min rizqillah tasaddaqat bihi. Apa saja yang sampai daripada rezeki Allah, Aisyah ni sedekah. Jadi bila Abdullah bin Zubair duk dengar, sehingga Aisyah ni katanya nak jual rumah dia, nak sedekah. Isteri Nabi duk bawah tarbiyah Nabi tak ada, Aisyah muda lagi. Jadi Abdullah bin Zubair ni dia duk cakap dengan orang, betul ke Aisyah ni sampai duk macam ni. Kata Abdullah bin Zubair, wallahi la tantahiyanna Aisyah aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, Aisyah kena stop daripada duk bagi harta dia. Dia kena simpan harta sikit. Maksudnya nanti tak boleh sedekah semua. Ataupun aku la ahjuranna 'alaiha, aku akan stop dia. Oh, dia guna kuasa apa? Kuasa pemerintah. I will declare dia incompetent to administer her property. Dia ada hak untuk declare dia tak layak untuk menguruskan harta dia. Dan pemerintah boleh buat benda tu. Jadi benda ni dia cakap sampai ke Aisyah. Jangan main orang perempuan cengeng. Faqalat ahwa qala hadha. Aisyah kata, betul ke dia cakap ni? Qalu na'am. Dia berkata, ya, dia berkata, huwa lillahi, kata Aisyah, huwa lillahi alayya nazr alla ukallima ibn Zubair abada. Kata Aisyah, di atas nama Allah aku bernazar, aku tak akan cakap dengan Abdullah bin Zubair selama-lamanya. Marah. Nazar tu tak boleh. Tapi Aisyah kata, sebab dia terasa mungkin banyak benda lah. Sebab Abdullah bin Zubair apa? Anak apa? Anak saudara dia. Duk pergi warning nak pergi stop harta dia pula. Bila dah jadi macam tu, lama Aisyah ni tak tegur siapa dengan tak mau terima ni Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair susah hati ya. Tengok riwayat ni kata apa. Fastashfa'a ibn Zubair ilaiha hina talatil hijrah. Hina talatil hijrah. Maka Abdullah bin Zubair pun minta syafaat lah, minta maaf lah. Pergi carilah ruang-ruang, siapa-siapa boleh bagi syafaat, intercession, tolonglah. Macam mana nak baik balik dengan Aisyah? Marah sungguh ni Aisyah ni. Faqalat la wallahi la usyaffi'u fihi abada. Demi Allah, siapa masuk campur pun aku tak terima. Abdullah bin Zubair. Wala atahannathu ila nadhri, aku tak akan merongkaikan nazar aku. Apa nazar dah? Tak mau cakap dengan Abdullah bin Zubair. Falamma tala dhalika ala ibn Zubair kallama al-Miswar bin Makhramah wa Abdul Rahman bin Aswad bin Abd Yaghuth wa huma min Bani Zuhrah. Dia kata bila dah panjang sangat benda ni, panjang duk cerita tak mau terima ni Aisyah ni, maka Abdullah bin Zubair kallama
Al-Miswar bin Makhramah. Al-Miswar bin Makhramah, dia ni sahabat. Tapi masa pemerintahan Abdullah bin Zubair hampir tak ambil apa-apa keputusan melainkan merujuk kepada Al-Miswar bin Makhramah. Dia dengan Nabi taklah lama sangat Miswar ni, tetapi dia dengan Umar rapat, Umar bin Khattab. Masa zaman pemerintahan Umar bin Khattab. Masa zaman Muawiyah, dia attack Muawiyah habis-habisan. Muawiyah panggil Al-Miswar bin Makhramah. Muawiyah tanya, pasal apa hang rasa hang lebih harapkan keampunan Allah lebih daripada aku? Aku pun harap keampunan Allah. Dia kata, wahai Miswar, tidak diberi dua pilihan antara Allah dan selain daripadanya, melainkan aku memilih Allah. Aku cuba buat islah sekadar yang aku mampu. Aku berada di atas ala dinin, di atas satu agama yang Tuhannya itu Maha Pengampun. Maka aku harap Tuhan ampun aku dan menerima kebaikan aku dan mengampunkan kesilapan aku. Itu yang aku harap. Macamlah hang, wahai Miswar. Kata tabi'in, selepas Al-Miswar keluar jumpa Muawiyah kata tu, Al-Miswar tak kritik Muawiyah lagi. Tak kritik Muawiyah. Tapi Al-Miswar bin Makhramah, dia sambung dari segi silsilah keturunan, no? Dia sambung ke Bani Zuhrah. Bani Zuhrah ni dia sambung ke Datuk Nabi juga, iaitu Abdul Manaf. Jadi Abdul Manaf, jadi dari segi kekeluargaan dia ada dengan kekeluargaan Nabi ada kaitan lah. Dan samalah juga dengan Abdul Rahman bin Aswad bin Abdul Yaghuth. Abdul Rahman bin Aswad bin Abdul Yaghuth, tengok tuan-tuan tak ada kita. Abdul Rahman bin Aswad, Al-Aswad bapak dia ni, dia tak masuk Islam, dia mati sebelum Nabi hijrah. Tapi Abdul Rahman ni masuk Islam, tapi dia mati masa Nabi wafat, dia masih kecil. Dia dikira jugalah di kalangan sahabat. Daripada Bani Zuhrah, panggil dua orang ni, pasal dua orang ni rapat juga lah dengan pasal ada kekeluargaan, mereka boleh masuk. Pasal bila nak masuk pergi jumpa Aisyah, nak kena ada keizinan, bukan boleh duduk masuk rumah orang. Kita sebenarnya bila nak ajak orang, nak suruh orang masuk rumah, kita nak kena minta izin. Sebab tu Nabi tak bagi orang minta, Assalamualaikum, kita pergi rumah orang. Siapa? Saya. Nabi anak Nabi tak anak. Saya siapa? Jangan nak buat macam tu, kan? Ketuk orang Assalamualaikum, sebut nama lah, saya kita siapa. Tambah zaman lah jenayah banyak kat Malaysia ni, kan? Negeri ni dirahmati tu, jenayah banyak. Bila kita pergi sama juga, kita telefon orang, telefon lagi kacau. Assalamualaikum, saya. Siapa dia? Saya. Siapa? Setengah orang suka private number ni. Kalau kita setakat biasa-biasa ni, tak payah private kot. Orang nak tahu siapa dia, lagi orang tak angkat, dia marah. Kadang-kadang kita private number ni biasanya Perdana Menteri, di malam Perdana Menteri. Kita bila main buat private number ni, siapa menteri telefon pula ni? Angkat. Saya ni biasa saya, bukanlah salah kan. Biasa tulis lah. Takut private number, takut orang cam saya. Orang cam kita pun tak apa, orang cari kotel kan. Jadi kau orang besar, takut orang bunuh dia apa mungkin lah kot. Dia pergi jumpa Aisyah, nak masuk jumpa. Abdullah bin Zubair minta tolong mereka berdua. Kata Abdullah bin Zubair, anshudukumullah lama adkhaltumani ala Aisyah radhiyallahu anha fa innaha la yahillu laha an tanzira qati'ati. Aku seru kamu berdua dengan nama Allah, kata Abdullah bin Zubair, tolong bawa aku masuk jumpa Aisyah. Tak halal untuk dia bernazar untuk tak putuskan hubungan dengan aku ni. Lama ni tak boleh. Lepas tu
minta tolong. Fa aqbala bihil Miswar wa Abdul Rahman hatta ista'zana ala Aisyah. Maka dua orang ni, Abdullah bin Zubair ikut dia bah. Dua orang ni pi rumah Aisyah minta izin nak masuk. Faqala assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana dukhul. Assalamu alayki wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana dukhul. Bolehkah kami masuk? Jadi Aisyah dengar macam bila sebut kami tu ramailah kan. Kata Aisyah, udkhulu. Masuklah semua. Qalu kulluna. Jadi dia tanya, semua boleh masuk lah? Kata Aisyah, na'am, udkhulu kullukum. Masuklah semua kamu. Semua kamu seorang ni siapa? Abdullah bin Zubair. Dia khalifah ni masa tu. Tapi kalau Aisyah tahu sebut nama awak tak bagi ya. Bila dia kata wala ta'lam anna ma'ahum ibn Zubair. Aisyah tak tahu bahawasanya Ibnu Zubair ada sekali. Abdullah bin Zubair. Jadi minta izin pandai. Maksudnya kalau masuk dia Aisyah marah, dia akan tanya, lah tadi kata semua. Kan? Dia nak elak kawan marah kan, minta izin juga kan. Tapi kita macam tu lah. Macam kes macam ni boleh lah. Kita kadang-kadang member kata ni, hampa 2-3 orang mai aku belanja makan. Semua mai. Dia tabak semua mai 20 orang demam tu. Pergi pula ni Chinese restaurant lagi demam kan. Falamma dakhala Ibn Zubair al-hijab. Bila masuk, Abdullah bin Zubair pun masuk dalam kawasan Aisyah sekali. Fa'tanaqa Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk jumpa Aisyah, dia pergi peluk Aisyah terus. Dia siapa? Dia anak saudara. So anak saudara peluk mak saudara boleh tak? Boleh ya. Setengah orang ni dia kuat Islam je nak tahu. Mak saudara dia nak salam tak boleh. Kalau perempuan tak boleh salam. Jangan. Boleh salam lah mak saudara, peluk pun boleh. Tak kira walaupun besar pun. Mak saudara peluk. Melainkan dia nafsu pelik dengan mak saudara dia pun dah nafsu. Itu tak tahulah kan. Itu dia elak biarlah pelan-pelan. Manusia normal ni tak ada apa. Dia Abdullah bin Zubair peluk Aisyah. Pasal dia tahu Aisyah ni cengih juga, marah juga kat dia. Wa tafiqa yunashiduha wa yabki. Dia berterusan duk merayu dan teriak ke Aisyah. Janganlah, sudahlah, janganlah duk nazar tak mau bercakap dengan saya. Cukuplah. Wa tafiqa al-Miswar wa Abdul Rahman yunashidaniha illa ma kallamathu wa qabilat minhu. Dia kata Al-Miswar hak tadi dengan Abdul Rahman bin Aswad, Al-Miswar bin Makhramah dan Abdul Rahman bin Aswad pun duk tumpang duk support lah sudahlah kita maafkanlah apa semua. Tapi Aisyah tak mau cakap. Sengak. Pasal dia nazar dah kata apa? Tak mau cakap. Wa yaqulan. Dan Al-Miswar dengan Abdul Rahman pun kata, Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha amma qad alimti minal hijrah. Fa innahu la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Dia kata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seperti mana yang kau pun tahu. Dia lapiklah. Aisyah pun tahu. Seperti mana yang kau pun tahu. Fa innahu la yahillu li muslim, bahawasanya tak halal orang muslim an yahjura akhahu fawqa thalath layal. Tidak halal orang muslim untuk meninggalkan, untuk cut off relationship, potong hubungan dengan saudara muslim dia lebih daripada 3 hari. Tak boleh. Dia pun habaq kat Aisyah isteri Nabi. Dia pun habaq kat Aisyah pasal Aisyah marah. Pasal apa Nabi, para ulama syurah hadis kata, kalau Nabi larang tak boleh 3 hari, artinya 2 hari boleh tak? 2 hari boleh tak? Tak boleh jawab.
Nabi kata jangan tak halal lebih dari 3 hari. 3 hari ke bawah boleh? Ha? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ya. Kalau tidak dia abang tak halal langsung, pasti boleh bagi 3 hari. Sebab apa? Sebab Islam ra'i perasaan manusia. Manusia kadang-kadang dia marah. Kau tu kata apa dia capang telinga. Kan? Capang telinga dia. Lepas pada tu dia kata aku tak mau cakap dengan dia, tapi jangan lebih daripada 3 hari. So sehari dia main cakap kita tak buat tak tahu padang ni. Besok dia main cakap kita buat tak tahu. Sihat? Buat tak tahu. Tengok ke lain. Wah. Tapi yang lebih dah 3 hari tak boleh. Islam tahu manusia ni ada perasaan. Sebab tu lebih dah 3 hari tak halal. Di atas apa pun. Artinya kalau dia main cakap Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Faham? Baik, alhamdulillah. Kita tak mau cakap banyak tak apalah, tapi jangan tak putus langsung. Jangan putus langsung. Tak apa pula melainkan kerana dia ni derhaka Allah dan Rasul yang sepakat masyarakat Islam kata kena pulau dia ni. Tu cerita lain. Kita tak mau menggalakkan maksiat dia. Tapi kalau setakat beza masalah harta, masalah apa, tak boleh putus dengan saudara. Tak halal Nabi kata. Okey. Falamma aktsaru ala Aisyah min at-tadhkirati wat-tahrij tafiqat tadhkuruhuma wa tabki. Bila dah depa duk banyak sangat duk subuh tak boleh Aisyah, duk peringat Aisyah, lama-lama dia kata duk peringat Aisyah pun balas balik cakap dengan depa dan dia menangis. Wa taqul, dan dia kata inni nadhart wan nadhru syadid. Aku sebenarnya nazar, tak mau cakap dengan Abdullah Zubair. Wan nadhru syadid, dan nazar ni very strong. Benda yang kuat. Arab ni dia ada nazar. Orang Melayu dia aku berjanji kot kan. Kita pun nanti saya akan sentuh bab nazar. Kita pun ada nazar. Tapi nazar ni asal orang Arab. Dia di atas nama Allah dia janji terhadap diri dia. Nazar ni asalnya maksud dari segi syarak. Seseorang mewajibkan ke atas diri dia apa yang syarak tak wajibkan. Syarak tak wajibkan. Dia wajibkan benda tu pada diri dia. Umpamanya, kalau hak syarak wajib tak payah nazar. Aku bernazar nak semayang 5 waktu. Tak nazar itu. Memang hang kena semayang, hang tak payah duk nazar. Tapi aku bernazar nak puasa sunat 5 hari. Syarak tak wajibkan. Dia yang wajibkan pada diri dia. Semalam kita sentuh. Nanti minggu sebelum tu kita sentuh kan bahwasanya yang Nabi SAW sebut sama anhu waliyuhu, yang puasa untuk dia wali dia, puasa tu puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Di atas tarjih yang disebut oleh para ulama hadis. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i dan selainnya yang kata puasa tu merangkumi semua benda, termasuk Al-Imam Nawawi kata puasa tu puasa Ramadan juga, tapi seperti mana yang kita tarjih dia adalah puasa nazar. Okey. Falam yazala biha hatta kalimat Ibn Zubair. Dia kata aku ni nazar. Dia kata kat siapa? Kat Miswar dan Abdul Rahman bin Aswad. Tapi bila dia kata walaupun nazar Nabi ni larang, kita tak boleh macam ni semua. Kau pun tahu, kau sebutlah nasihat dia, Ummul Mukminin pun tahu semua ni. Bila dah lama Aisyah pun menangis. Lama-lama Aisyah cakap dengan Abdullah bin Zubair. Bila dia bercakap, berarti dia telah break dia punya nazar. Dia telah langgar nazar dia. Dan sekejap lagi kita akan bincang. Dia kata wa a'taqad fi nadriha zalika 40 raqabah. Dan Aisyah telah membebaskan disebabkan nazar itu 40 hamba. Dia freed 40 slaves. 40 hamba. Bebaskan hamba. Pasal zaman tu ada hamba dan kita dah syarahkan
tentang hamba dan Islam dan seumpamanya. Wa kanat tadhkuru nadharaha ba'da dhalika fatabki hatta tabulla dumu'uha khimaraha, rawahul Bukhari. Dan Aisyah apabila teringat saja nazar tu, dia akan menangis sehingga air matanya akan membasahi tudungnya. Pasal patut dia tak boleh nazar yang tu lah. Kita tak boleh nazar, tak mau cakap dengan orang ni. Dan kita nanti saya akan sentuh sikit beberapa perkara tentang nazar untuk kita faham. Nazar ni apa sebelum tu? Ada beberapa benda cara orang nazar. Satu, orang nazar untuk dia taklid pada diri dia. Dia kait kalau dia dapat ataupun dia selamat daripada suatu bala. Misalnya dia kata, jika sekiranya aku ni sihat, aku ingat aku nak puasa sebulan. Umpamanya dia kata, dia sakit lama, kata 7 tahun dia sakit, tak larat sakit. Dia kata kalau dia sihat. Ataupun dia kata kalau aku dapatlah projek tu, aku nak puasa 10 bulan. Oh. Ataupun dia nazar kerana dia nak elak bahaya. Dia duk takut satu benda nak kena kat dia. Dia kata kalau sekiranya aku ni terlepas daripada benda ni, aku nazar sekian-sekian. Kata dia kena satu kesalahan. Kalau aku terlepas daripada hukuman ni, aku nazar nak puasa ataupun nak sedekah separuh harta aku. Dia nazar. Itu nazar. Artinya dia mewajibkan kepada diri dia. Biasanya orang Arab bila dia nazar, dia kata lillahi alayya nazar. Untuk Allah ke atas diri aku nazar. Ataupun orang Melayu dia tak reti nak sebut, dia akan sebut aku bernazar atas nama Tuhan lah. Atas nama Allah Ta'ala aku bernazar. Yang tu satu nazar. Satu lagi jenis nazar ialah nazar pasal dia panggil nazrul lajah. Yakni orang ni dia nazar ghadab. Dia nazar pasal dia marah. Kalau sekiranya aku berjanji, aku bernazar atas nama Allah Ta'ala aku nazar, aku takkan pergi dah rumah dia. Dia pergi buat macam tu. Dia geram kat siapa-siapa, aku nazar lah dekat nama Tuhan, aku takkan pijak lah tanah tu. Itu pun satu nazar juga. Pasal dia guna nama Tuhan, dia wajibkan satu benda, hukuman tak atas diri dia yang Tuhan tak wajibkan. Iaitu dia letakkan satu undang, haram dia pijak atas nama Tuhan. Tuhan tak kata haram, dia haramkan atas nama Tuhan. Dia janjikan Tuhan haram. Tu pun nazar tak? Hari kita nak tengok nazar mana hak boleh pakai, tak boleh pakai. Hak satu lagi nazar mutlak. Tak ada pasal dia sebut je. Aku bernazar lah tahun ni nak korban 5 ekor. Tak ada apa. Bukan kata kerana dia dapat apa. Secara mutlak dia nazar. Aku bernazar lah atas nama Allah. Tapi kalau dia kata macam ni, aku ingat tahun ni nak sembelih 5 ekor, dia tak nazar. Hak radio Lok Start sebut tak betul. Tak nazar yang tu. Nazar ni dia buat satu komitmen di atas nama Allah Azza wa Jal. Di atas nama Allah. Yang tu nazar. Kalau dia kata, para ulama sebut, okey, sebelum tu kita tengok apa Nabi SAW kata. Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kata, Imam Muslim, Imam Bukhari meriwayat, Nabi kata, man nazara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah Ta'ala fala ya'si.
Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, dia taat. Kalau siapa yang bernazar untuk lawan Allah, dia jangan lawan. Jadi nazar ni dalam benda yang baik lah. Benda jahat tak boleh nazar. Saya bernazar, kalau sekiranya Brazil menang, saya cukup separuh. Tak nazar. Cukup separuh Nabi tak bagi. Dia panggil apa dah? Qaza'. Nahan Nabi an qaza'. Nabi SAW ni, Nabi ya, Ibn Taymiyah sebut satu benda bagus. Saya sebut sikit lah pasal bola ya. Saya cukup bala. Ibn Taymiyah kata Islam ni dia pentingkan adil. Terlalu pentingkan adil. Cukup separuh, tak cukup separuh, dia tak suka. Macam tak adil untuk kepala. Kan? Islam tak bagi pakai kasut kita hilang, pakai separuh. Hilang satu kita berjalan pakai satu ya. Nabi larang. Buang dua-dua. Supaya orang tak nampak. Pasal dia tak pakai kasut tu, kasut hilang. Pasal biasanya orang pakai kasut satu ni otak hilang. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kita tengok banyak benda Nabi larang benda yang separuh-separuh. Sebab nilai adil tu, nilai adil tu Islam sangat penting kan. Tak apalah, balik pada nazar. Dia nazar, ni penting tuan-tuan, nazar. Dia nazar benda hak jahat. Bila kita nazar benda yang jahat, kita tak boleh buat. Kita okey, sekarang kita nazar mesti benda yang saleh. Nazar nak puasa sebulan, wajib puasa. Nazar apa lagi? Nazar apa? Nazar nak sedekah. Kalau saya sihat, saya nak sedekah semua, separuh duit bank. Sihat sungguh. Lepas tu duk fikir, Allah, separuh bank banyak pula dah. Lupa tanya bini hari tu berapa. Kena buat. Hatta kalau saya sembuh, saya dapat ni, saya nak sedekah kat Ustaz Sazali 50,000. Nak hadiah, kena bagi. Kena hadiah termasuk dalam taqarrub. Hadiah Nabi suruh kita hadiah, kena bagi. Tapi kalau kita nazar benda yang tak betul, kita nazar benda yang tak saleh, bukan mendekatkan diri, maksiat, kita tak biar tunaikan. Tapi kita kena bayar nazar, denda nazar. Nabi SAW sebut tentang nazar, iaitu kafaratun nadri, kafaratul yamin dalam hadis Muslim. Kifarat nazar sama dengan kifarat sumpah. Hari apa kita nak buat kalau kita dah nazar macam tu? Saya nazar dah atas nama Allah Ta'ala, demi Allah aku tak akan pergi rumah hang. Mai orang kata hang tak baik, dia kata kat adik hang macam tu. Hang pergi sumpah putus silaturahimmu. Tak boleh, aku tak boleh dah, aku sumpah dah. Sumpah tak pakai. Bayang. Bayang dah. Bebaskan hamba seorang. Hamba tak ada sama lawan. Atau boleh juga bagi makan 10 orang miskin. Pergi bagilah makan sari, makan macam mana. Bagi kat dia sari nasi dengan ayam. Tak apalah, bagi ayam separuh ke apa, hak tu memang makanan dia lah. Daging, ta'amul miskin bagi. Ataupun bagi pakaian untuk dia, seorang miskin. Kalau yang tu pun kita tak mampu buat dua tu, baru dia pergi yang ketiga. Dua-dua tu boleh pilih. Yang ketiga apa? Puasa apa? Puasa 3 hari. 3 hari. Artinya lagi boleh buat yang dua ni, kena buat yang dua ni lagi. Salah satu daripada dua ni kena buat. Bukan terus pergi kepada puasa 3 hari. Ini bagi orang yang nazar. Nabi SAW kata, man halafa ala yamin fara'a ghairaha khairan falyati ma huwa khair. Siapa yang sumpah dengan satu sumpah, dia tengok benda lain lebih baik daripada dia buat benda tu. Benda tu tak apa baik.
dia buat benda hak yang lebih baik. Jadi tuan-tuan, termasuk dalam nazar ni adalah nazar yang mutlak tadi. Okey, kalau kita mampu buat nazar, nazar tak baik, tak ada sebab lah. Kita mampu, kita janji kata nak sembelih lembu 5 ekor. Aku kalau sihat ni nak buat kenuriah bagi umur orang makan, nak sembelih lembu 5 ekor. Sihat-sihat, lepas tu pimpin sihat dah Tuhan bagi, pipi tanya orang, lembu mahal. 5 ekor 15,000, 15,000. Terkejut. Kira-kira duit bank ada 20,000. Ambil 15,000 tak mati. Tapi sayang duit banyak. Allah tinggal 5,000 duit aku. Dia kena buat tak nazar dah? Dia wajib buat. Dia jangan tak buat. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita tentang orang yang janji dengan Tuhan. Allah kata wa minhum man ahadallah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakuna minas salihin. Di kalangan mereka ada yang berjanji dengan Allah, jika Allah bagikan kurniaan dia akan bersedekah dan dia akan termasuk di kalangan orang saleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi. Bila Tuhan bagi sungguh, dia kedekut. Quran kata, bila Tuhan bagi sungguh, dia kedekut. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dia berpaling dan mereka berpaling daripada janji dia. Dulu janji tu, masa tak niaga tak kuat lagi, Allah Ta'ala ni kalau bagi kat aku ni rezeki ni, boleh duk berdapat pendapatan sebulan 30,000 ni, 5,000 senang fisabilillah. Aku niat lah kerana Tuhan. Dapat 30,000 sungguh. 5,000 banyak 5,000 banyak Tuhan bagi ke dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Apabila Allah Ta'ala bagikan kurniaannya, dia kedekut dengan Tuhan. Allah sebut apa dalam Quran? Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah Ta'ala bagi nifaq. Allah Ta'ala masukkan munafik dalam hati mereka. Ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullah ma wa'adu. Sehingga hari mereka jumpa Tuhan, disebabkan mereka telah melanggari janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa bima kanu yakdzibun, di atas apa yang mereka itu dustakan. Jangan kita kata sebenarnya aku tak apalah, aku janji hari itu tak boleh, tanya ustaz kata bayar lah. Bayar nazar puasa 3 hari. Dia bukan tak mampu, dia mampu. Hak mana bayar kifarat ni bagi yang tak mampu. Ayat ni, dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah Taubah. Cuma sebenarnya nak sebut ayat pasal tadi ni, cuma sebahagian kitab tafsir dia sebut lelaki ni yang turun ayat ni yang janji mula-mula nak bagi, lepas tu bila ada mai harta dia tak bagi, nama dia Tha'labah bin Abi Hatib. Cuma riwayat ni tak sahih. Ahli-ahli hadis kritik. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani kritik kerana sebahagian riwayat menunjukkan Tha'labah di kalangan ahli Badar. Jadi ramai penceramah sehingga orang Melayu sebut jangan jadi macam Tha'labah. Tha'labah ni sahabat Nabi di kalangan ahli Badar, dan mustahil Allah menghukum hati dia menjadi nifaq, menjadi munafik. So riwayat ni dibantah sehingga ada orang tulis buku bagus, Tha'labah bin Abi Hatib al-Muftara alaih. Tha'labah bin Abi Hatib yang didustakan ke atasnya. Jadi kadang-kadang penceramah ni diceramah dan banyak benda-benda yang tak betul. Macam cerita Sayyidina Umar bunuh anak perempuan dia, tak betul. Anak perempuan Umar siapa? Hafsah. Itu anak perempuan Umar yang Umar kahwin.
Mana anak perempuan lain kalau dia bunuh? Dia kahwin dengan isteri mana? Hafsah binti Umar jadi apa? Isteri Nabi SAW. Kadang-kadang mengaji universiti pun tak betul. Lepas tu main Twitter mana tu, ngaji agama ni setakat sikit-sikit mengaji setakat sijil universiti, bukan cerdik kan? Betul pun abang kena mengaji betul-betul. Main pula pergi ajak budak-budak, abang kata hak bunuh anak perempuan dia tu Abu Bakar pula. lagi kacau kata. Lulus saja sijil buat bakar sampah boleh. Tidak Abu Bakar tak, Abu Bakar tak betul tidak. Tidak Umar bin Khattab tidak membunuh anaknya. Cerita ni berlebih-lebihan. Termasuk cerita Sina Umar kononnya anak dia minum arak, zina. Dia sebat sampai mati. Mana boleh dalam Islam sebat sampai mati. Sebab hukuman sebat bukan sampai mati. Cerita tu lebih sangat. Kadang-kadang ada cerita yang sebab tu Islam, riwayat hadis, ulama hadis mesti kan lihat. Melainkan benda tu dia tak boleh nak takwil lah, baru dia akan kata ini mukjizat Nabi. Kadang-kadang cerita-cerita ni dia nak kena tapih. Orang baru ni ada dan siapa hantar main video apa saja. Ustaz mana ceramah. Nabi duk hadir ni dalam majlis ni, setiap kali baca maulid Nabi mai. Nabi mai. Cuma dia kata tak payah tak kerusi lah, sekali ada geng-geng tu duk kritik. Jadi kita dia nak cerita bahawa depa ni geng-geng guru ni nampak Nabi duk mai. Sebab tu siapa yang rajin baca maulid, habis maulid Nabi mai. Orang baca Quran sampai khatam pun Nabi tak cerita mai ni. Maulid ni buat kemudian berapa ratus tahun kemudian, bukan sahabat pun buat, bukan tabi'in pun. Tak apalah yang buat tu sebahagian tu tokoh-tokoh Islam juga. Tapi baca maulid tu Nabi mai. Yang Quran sampai khatam ni tak cerita pula Nabi mai. Maulid tu jadi lebih lagi daripada Quran hak Tuhan turun ni. Boleh habaq, ada kawan saya masya-Allah, masya-Allah, dia boleh nampak Nabi mai. Inilah kes Al-Arqam dulu, dia duk dakwa Nabi mai. Sekarang ni geng-geng maulid ni duk dakwa kata Nabi mai. Tak pula dia ambil tindakan, dijemput pula dalam majlis-majlis negeri. Ini satu keajaiban. Sebab apa? Satu negeri yang tak ada, kita pun tak tahu. Sak dia pergi tu, sak dia pergi ni kan. Kita tak kisahlah setakat nak geng-geng yang maulid ke apa, memang mahal maulid. Saya tamu, ada majlis maulid yang dibuat majlis mengingati Nabi kos sampai dilaporkan, diberitahu saya sampai berjuta-juta, 8 juta. Nunya tak kira lah dengan bah, dengan air, dengan makan, dengan tekong ke tengah, tebas tengah. Jadi lepas tu mahabak kata Nabi mai. Kalau Nabi tak mai yang penting. Tapi kalau lah kata duduk tengah baca Quran Rasulullah ada, nampak lebih standard lah bunyi tu. Pasal Quran Allah yang turunkan. Maulid tak kira lah siapa buat pun. Siapa yang baca, tokoh-tokoh kita hormatlah. Hatta macam burdah yang dibuat oleh Al-Busiri. Orang kata bila baca burdah tu, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khatib. Baca dulu, orang rajin baca di masjid-masjid masa zaman dulu-dulu. Kononnya yang sakit sembuh dan seumpama. Tak apalah. Tapi Busiri itu sendiri, beliau sebenarnya sakit, masa buat kaki dia sakit, dia pun tak sembuh. Saya tak salahkan dia, tapi nak cerita kalau orang kata dia baca sembuh tak betul. Dia ada penyakit di kaki dia. Cuba baca sejarah. Kita belajar dalam bahagian sastra dulu, kita belajar Busiri di sudut burdah Busiri, di sudut bagaimana nilai kesusastraan yang ada dalam tu.
Dan adalah rangkap dia yang dianggap kurang sastra dan seumpama. Tapi tak apa, tak boleh lawan Quran. Tapi sekarang dah apa? Kau ni kata, kalau baca buku Imam Ghazali mai. Ni kita dah baca kitab Imam Nawawi mai. Saudara anak-anak murid semua tak nampak, ustaz masya-Allah nampak. Bukan nak abang kata nampak tu. Nak abang kata I'm someone special lah. So you have to respect me. Ini benda seperti saya selalu cerita, sahabat lebih perlukan. Aisyah ni bergaduh dengan siapa? Abdullah ibn Zubair. Aisyah tak pernah kata, aku isteri Nabi kan, tahu tak? Nabi tidur dengan aku. Nak main ajak hadis Nabi kat aku. Aisyah tak kata. Pasal kebenaran berada di pihak Abdullah bin Zubair. Aisyah menangis. Pasal dia langgar hak Nabi kata tu tak boleh. Tak boleh tinggalkan saudara Muslim lebih daripada 3 hari. Aisyah tak kata, tak apa. Malam tadi Nabi mai, dia kata hang salah, aku betul. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, sahabat lebih perlukan Nabi. Sahabat baca hadis Nabi. Sahabat jumpa Abu Bakar Siddiq, orang yang paling dekat dengan Nabi. Dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar. Kata riwayat Muslim, Ali kata sentiasa aku dengar. Itulah Nabi kata, aku Abu Bakar dan Umar pergi masuk, aku Abu Bakar dan Umar keluar, aku Abu Bakar dan Umar pergi, sehingga aku pun tahu kamu meninggal, kamu akan berada bersama. Tapi bila mari krisis, patut tak perang dengan orang tak bayar zakat ni? Umar tak setuju. Abu Bakar nak lawan, Abu Bakar tak kata, Umar jangan main-main. Malam tadi aku duduk, Nabi main. Nabi kata perang. Nak lantik siapa ni? Nak lantik Ali ke? Nak lantik Osman? Sampai sahabat pun ada selisih. Wa kana min syi'ati Uthman wa kana min syi'ati Ali. Ada yang pro Uthman, ada yang pro Ali. Fulan pro Ali, pro Uthman. Abdul Rahman bin Auf buat pungutan. Tak ada salah seorang daripada mereka kata buat pergi baca wirid apa. Nabi mai, Rasulullah hantar kami berdua siapa? Tak buat. Bukan mereka tahu siapa. Orang tahu Abu Bakar. Setelah mesyuarat lantik Abu Bakar. Lepas Abu Bakar cadangkan siapa? Umar. Sebahagian sahabat Abdullah Az-Zubair ibn Awam. Az-Zubair ibn Awam. Talha bin Ubaidillah. Antara yang jumpa Umar. Umar, kau tinggalkan seorang lelaki yang keras. Abu Bakar kata, aku orang yang seperti aku dalam keadaan sekarang ni, yang mana yang kafir pun beriman kerana dah dekat dengan Tuhan, aku hanya tinggalkan kerana mengharapkan supaya dia melakukan yang terbaik, yang itulah yang aku sangka. Jika dia zalim, Allah mengambil tindakan pada orang yang zalim. Ada sahabat setuju atau tak setuju? Bukan kata sahabat, bukan tahu. Zaman Nabi semayang tawih bukan ada Al-Khalifatul Awwal Amirul Mu'minin, tak ada. Kalau tidak sahabat tak bincang nak lantik siapa lah. Tak bincang apa ni, kita semayang tawih macam mana? Semayang tawih macam mana? Kelai pula. Oh, tak, benda tak ada. Masalah orang nak kata, oh mereka ni tak tahu, mereka tak jumpa hadis. Kalau masalah benda tak ada, masalah hampa nak buat tak buat tu satu cerita lah. Tapi masalah nak kata ada, tentu dah tak ada. Kalau ada, sahabat tak bincang lah siapa nak jadi khalifah. Tak payah bincang lah siapa nak jadi khalifah. Allah rifa sebenarnya tawih lah Syekh, ni bah. Dia kata, lepas ni hang lah. Nama hang kan naik. Macam nak rombak kabinet pun ni, semua ketak. Tabang dah aku, saya balik tekan. Orang tak
nak dakwah macam ni. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, balik kepada nusus Islam, nas Islam. Sehingga apabila kita nak dakwah benda-benda berkaitan dengan sahabat bunuh, sahabat apa, kena ada bukti. Bukan boleh ambil buku di jalanan. Sebab tu apa penulis tu, Abdul Latif Talib, dia tak boleh buat buku macam tu. Buku yang hanya dia pergi buat dialog sendiri bagi novel sirah, tak boleh. Dialog Nabi, dialog ada nilai. Kerana buku dia, kalau kita buat dialog Nabi, kita reka sendiri, dia termasuk dalam man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang dusta padaku dengan sengaja, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Apa pandangan tentang puan dede yang mengabaikan anaknya sehingga kurus kering? Saya tak maulah ulas tentang dia tu, tapi saya pandangan umum saya. Tuan-tuan, yang dikatakan ibu ni, macam mana dalam riwayat Imam Muslim cerita, Aisyah cerita, satu orang mai kepada Nabi SAW, perempuan, dia bawa dua anak perempuan dia. Dia minta ke Aisyah tak ada apa, Aisyah ada kurma sebiji, bagi kurma. Dia koyak dua kurma tu, satu bagi kepada anak ni, satu bagi anak ni. Dia tak makan, yang kata ibu. Aisyah cerita pada Nabi SAW, Nabi kata mana-mana saja perempuan, ibu yang ada anak perempuan dan dia jaga anak perempuan dengan baik, itu hijab bainaha wa bainan nar. Dia menjadi pemdinding antara dia dan neraka. Maksudnya anak perempuan, kerana anak perempuan ni biasanya orang Quraisy tu anggap tak penting. Anak lelaki pun sama lah. Tapi kalau ada orang kata saya pendapatan korang sampai mak di Afrika tu pun dalam kurus kering cuba bagi susu anak dia. Artinya ada benda yang tak apa settle sikit dalam sesiapa saja dan juga dalam environment masyarakat kita. Hari tu ada ibu pukul anak sampai patah kaki, mati, jurih ngayak. Orang kalau pergi pukul orang, anak orang, kita pun heran, tak ada peri kemanusiaan. Tapi kalau ibu yang agama letak, anak duduk di dalam rahim. Rahim tu syaqaqtul mismi rahman. Allah Ta'ala ambil daripada nama Tuhan Ar-Rahman. Tu rahim. Tempat kasih sayang. Yang duduk, dia keluar main, dia tak sayang kat anak. Teruk. Tanda masyarakat telah hilang nilai kemanusiaan. Satu. Kedua, tanda masyarakat tidak diberkati. Malik bin Dinar, dia meriwayatkan bahawasanya pengembala yang duduk di bukit-bukit pada zaman Omar bin Abdul Aziz. Omar bin Abdul Aziz ni merintah 2 tahun je. Tak ada TV cover, tak ada sahabat bagi tahu. Keturunan bagus-bagus, anak tak ada. Orang ramai tak tahu. Orang bandar tahu. Hak tahu tambah orang Badui dan tak tahu. Orang Badui sampai bukan kata dulu, sekarang berkenaan tak tahu duduk padang pasir. Raja dah tukar lah. Dia duduk ingat raja lain merintah Malik Abdullah duduk sembang dia, duduk kata Malik Fahad tu. Dulu orang Jordan cerita saya pergi jumpa Badui, bawa lori jumpa Badui dengan padang pasir. Dia kata Malik Abdullah Jordan tu. Malik Abdullah macam mana kata? Mana ada Malik Abdullah, sekarang Malik Husin. Dulu Malik Talan. Abdullah macam mana?
puluh tahun dah mati. Mati ya kan. Pak dia orang mati, dia ingat raja tak mati kot. Ru'a yang duduk atas-atas, mereka heran. Kambing, serigala yang ganas tak ganggu ternakan. Maka kata, siapakah lelaki saleh yang mengepalai umat ini sehingga Tuhan menurunkan keberkatannya sehingga haiwan ganas tidak mengganggu ternakan. Maksudnya bila pemimpin saleh, rahmat dia tu turun, saleh, aman negara ni. Di samping dia perlu buat benda bagi aman tu satu hal lah, tapi berkat tu turun kerana dia saleh dan dia adil. Keadilan Tuhan rahmat, adil itu Tuhan rahmat. Sekalipun bukan orang tu tak Muslim. Sebab tu negara yang bukan Muslim di Europe, apabila mereka adil, Allah rahmat rakyat mereka. Rahmat dengan untuk peringkat dunia lah. Maksudnya orang aman, orang tak ketakutan. Dalam negara orang Islam, orang jalan lebih takut. Orang boleh jalan di London tak takut. Lagi mereka tak beriman. Mereka tu bukan tak beriman Islam, Tuhan pun mereka tak percaya. Tapi bila keadilan, undang-undang, rule of law, undang-undang berjalan. Jadi ini nak kena lihat kepada nilai yang ada dalam masyarakat. Sebab tu perlunya orang yang adil, baik dan saleh. Ustaz saya bagi tahu keluarga saya pasal Sayyidina Umar tak pernah bunuh anak dia. Jawab mereka, ustaz dalam TV bagi tahu. Apa perlu saya hujah? Tak TV. TV ni macam-macam lah. Dia riwayat macam-macam. Orang Melayu dia gitu kan. Dia kira kalau tak betul takkan masuk TV. Ahli sihir pun masuk TV. Perlukah seorang wanita menggantikan puasa Ramadan dengan beras? Nak tengoklah dia sebab kes apa. Kalau dia tinggal kerana dia sakit, dia dah sihat, dia kena bayar puasa dia. Tapi jika dia tinggal disebabkan dia mengandung ataupun dia menyusu, maka ada fatwa daripada Abdullah ibnu Umar dan juga Ibnu Abbas, dia hanya bayar fidyah, dia tidak perlu menggantikan puasa. Kita dah urai dalam kuliah yang lepas. Apa hukum berbekam ketika berpuasa di bulan Ramadan? Ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian para ulama kata batal kerana aftar al-hajim wal mahjum. Riwayat hadis sebut terbuka puasa orang yang bekam dan yang membekam. Sebahagian menyebut kerana riwayat Ibnu Abbas lebih kemudian menyebut bahawasanya itu pada awal. Kerana ada riwayat yang menyebut ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaimun muhrim. Nabi telah berbekam dalam keadaan Nabi berpuasa dan berihram. Artinya boleh berbekam. Wallahu taala alam, kalau orang tu dia sakit bulan puasa, dia pergi bekam kat tangan dia, keluar darah. Kalau tanya saya tak batal. Termasuk juga dia derma darah lah, tak batal. Tapi orang tak derma darah masa tak makan. Riwayat tentang doa duha, Allahumma duha yang disebut dalam sebagian riwayat hadis dhaif. Dhaif. Tapi boleh tak baca? Boleh baca, bukan tak boleh baca. Tapi dari segi nak sandai kepada Nabi, dhaif. Maknanya betul. Apakah hukum merasai masakan di lidah tanpa menelan ketika waktu berpuasa? Harus. Ada fatwa daripada Ibnu Abbas membolehkan hal ni, tapi jangan telan lah. Dia tak di lidah, masin, dia pun boleh buang kerana dia tak telan, tidak mengapa. Apa hukum bercumbuan dengan isteri semasa puasa sehingga menaikkan syahwat? Tak ada time dah.
tak membatalkan puasa. Di dalam riwayat oleh Imam Al-Bukhari, di dalam riwayat ada satu orang syekh, dia datang kepada Nabi SAW, dia kata, uqabbilu zawjati wa ana saim, atau uqabbilu ahli wa ana saim, adakah aku boleh cium isteri aku sedangkan aku puasa? Nabi kata, na'am, ya. Lepas tu datang syab, satu orang muda, dia tanya soalan yang sama. Nabi kata, la, tak. Jadi dalam riwayat hadis dia kata, faja'alana yanzuru ba'duna ba'dha. Jadi sahabat pun duk tengok, macam mana tadi kata boleh, tak boleh pula. Nabi kata, inna syaikha yamliku irabah, di bawah Aisyah, sesungguhnya syekh menguasai kemaluannya. Yang ni orang tua tu menguasai kemaluannya. Kalau budak muda baru kahwin kemarin dulu, lost control, so dia Nabi kata don't start, kan. Kan, jadi tapi kalau orang yang menguasai dah senior dah, dia tak salah pun, tak ada pun orang kata, jangan duk cium aku dalam puasa ni, makruh dah. Tapi kalau dia tahu, kalau cium saja memang berakhir 2 bulan turut-turut, janganlah. Ada orang kata kalau nak bersetubuh dengan isteri pada bulan puasa, makan dulu, kemudian bersetubuh, maka tak kena denda 2 bulan turut-turut. Rawahu Radio Lockstar. Okey. Dia tengok marah. Dia ni dalam satu bab dia panggil hiyal, ataupun orang buat helah. Kita nak helah ni, nak helah dengan Tuhan dalam hukum dia. Ada benda yang memang agama benarkan, helah, kerana nak mengelakkan manusia daripada kesusahan, kan, seperti dalam riwayat tentang Nabi Ayub alaihi salam. Cumanya dalam kes ni Allah larang satu orang menyetubuhi isteri dia. Kalau siapa setubuh 2 bulan turut-turut, tapi tiba-tiba kalau makan dulu kemudian setubuh sehari, setubuh saja 2 bulan turut-turut. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata bagaimana logik hal ini? Satu orang yang langgar 2 undang-undang, satu makan dan setubuh kena sehari, seorang setubuh saja kena 2 bulan turut-turut. Yang pertama, kita kena bagi tahu dia tak boleh buka puasa pada bulan puasa. Mana boleh kita pergi keluar pandangan tu? Dia kata ada dalam kitab sebut, dia tak bagi tahu, memang kita tahu ada kitab sebut. Tapi bagaimana kita nak bagi tahu seolah-olah dengan mudahlah depa yang nak bersetubuh tu tak tahu cara. Dia boleh cakap macam tu. Tak boleh satu orang buka puasa pada bulan Ramadan, haram hukumnya. Malam ada lagi. Yang tak sabar terang mana sangat. Kan? Dia kata malam ni abang mati sebelum maghrib. Malam. Dia tak boleh, melainkan dia musafir. Dia musafir. Dia musafir. Dia musafir tak apalah. Dia boleh lah. Dalam perjalanan dia pergi, hatta dia musafir ke Kuala Lumpur pun dia musafir. Dia orang musafir, diberikan kelonggaran untuk buka puasa, tapi kena ganti pada hari yang lain. Ulama yang mensyarahkan Sunan Abu Dawud dalam Aunul Ma'bud, juga ulama hadis seperti Imam Bukhari, dia benarkan mandi ketika berpuasa. Apa pendapat? Aunul Ma'bud, ulama India yang syarah Abu Dawud tulis, dan kemudian setelah hampir 900 tahun kemudian baru Aunul Ma'bud muncul, disyarahkan oleh Al-Abadi daripada Al-Azimul Abadi, Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Dawud. Tak apalah, bukan Aunul Ma'bud. Di dalam riwayat Muwatta' Malik disebut bahawasanya bagaimana Nabi SAW kana yasubbu ra'sahu bil ma' min shiddatil 'atash wa huwa sha'im, aw har wa huwa sha'im. Nabi curah kepala dia dengan air disebabkan kerana terlalu panas ataupun terlalu dahaga sedangkan baginda berpuasa. Menunjukkan orang yang berpuasa boleh untuk dia mandi untuk mengurangkan keletihan dia. Tak makruh. Nabi curah air di kepala. Kemudian ada pula orang buat
bacaan-bacaan yang bila ditulis kemudian dicurah ayat tertentu hilang dahaga. Allah. Ada orang petua macam-macam. Memang orang puasa dahaga. Ada jampi-jampi nak bilang dahaga. Nabi pun dahaga. Nabi pun panas. Supaya kita panas, kita pergi mandi, nak bagi segar, tak ada masalah. Tidak makruh dalam hal itu. Kita tak boleh, kita bukan jadi ayat Quran sebagai mahar. Quran tak boleh dijual beli dan bukan harga. Tapi Nabi SAW kata, mahar itu bima indaka minal Quran, bima ma'aka minal Quran. Quran yang ada di sisi kamu itu bermaksud kawan tu ada ilmu. Maksud ilmu ada harga. Maksudnya Nabi nilai knowledge tu. Knowledge tu ada harga. Sebab tu knowledge boleh dijadikan mahar. Bila orang kata dengan ilmu yang kau ada, dia, kalau dia terima tak apa. Apa kedudukan Hisham Kabbani mengaku jumpa Nabi secara sedar dan bersalaman dengan Nabi sewaktu majlis selawat dalam video dan YouTube? Macam tuan hak tadi ya, saya jawab hak tadi ya. Tak kira lah Kabbani ke apa. Kalau semua orang boleh claim, ulama hadis dahulu mereka menerangi satu kumpulan yang mendakwa mereka tak mau ambil hadis daripada ruwat ataupun daripada jalur sanad hadis kerana mereka boleh hubungi terus dengan Nabi. Dan ini satu kesesatan kerana apabila satu orang tu akhirnya orang tak ambil hadis lah. Kita tak perlu Bukhari semua. Sebab apa? Lah, saya tanya Nabi terus malam kemarin. Dia buat macam tu. Kalau dia jumpa Nabi secara sedar, bermaksud dia jadi sahabat. Dia jadi sahabat. Kerana sahabat itu ta'rifnya man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman. Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengannya dan mati atas iman. So kita kena sebut kat depan ni radhiyallahu anhu mah. Yang saya jumpa Nabi, Masya Allah, Alhamdulillah, melangkah merinyuk. Lepas tu dia radhiyallahu anhu. Ustaz sekian-sekian radhiyallahu anhu. Ini satu dakwaan yang sangat bahaya. Dan sekarang semua dakwah. Sampai macam, wallahualam, Kabbani tu dilarang juga di Malaysia ada. Sampai orang main sujud dekat dia. Itu pun orang justifikan lagi. Carilah hadis-hadis mana yang kata nak bolehkan sujud. Contohnya, Iblis sujud pada Adam. Kalau boleh duk sembah, Nabi datang nak membuang syirik. Ni Tok Syekh duk depan. Bukan kata ni. Saya tengok orang sujud ni, saya tengok di rumah Khomeini di Tehran. Saya pergi rumah dia di Tehran. Ada gambar Khomeini. Mereka sujud. Akhirnya tauhid yang dibawa oleh Nabi, golongan ni bukan duk fikir bila masuk ke dalam agama, bukan fikir tentang tauhid kepada Allah, tapi duk fikir keramat syekh. Gambar syekh penuh dalam dompet, dalam apa. Cubalah pergi rumah syekh sekali, tengok kaya ke miskin. Adakah puasa sunat 6 Aidil Fitri boleh dicampur dengan puasa qada Ramadan? Kalau tanya saya, tak. Kita ada hutang orang 1,000, kita pergi bayar hutang kat dia. Ni saya kata, ni aku bayar hutang hang 1,000, dalam 1,000 ni juga aku niat aku belanja hang makan hari ni. Kita tak boleh kiaskan benda tu dengan masuk ke dalam masjid. Bila kita semayang wajib, berarti terlangsanya tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid tu sendiri, sebab ulama-ulama hadis sebut, bukan ada spesifik tahiyatul masjid. Yang adanya yang Nabi mahu, seorang jangan duduk dalam masjid, melainkan hendaklah solat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Solat itu nama tahiyatul masjid. Jika sekiranya dia datang, tiba-tiba solat fardu telah ada, dia tak duduk, melainkan setelah dia solat fardu, telah terlangsai daripadanya hukum makruh duduk dalam masjid, yang sebahagian menyebut hukum haram dalam mazhab zahiri. Hukum makruh duduk dalam masjid itu maksudnya. Dia tak boleh samakan kes ini dengan kes qada itu.
Kalau tidak, kawan yang puasa 30 hari, kemudian dia puasa lagi 6 hari, dia dapat sama pahala dengan kawan yang tinggal 6 hari kerana apa-apa kes, kemudian dia ganti 6 hari pada bulan Syawal, dia dapat dengan puasa Ramadan dengan sekali dengan pahala puasa 6. Adakah dari segi logik, adakah kena siapa? Setengah orang kata ada kitab yang kata kitab tu andaikan, dan andai itu qiyas ma'a fariq. Apa pandangan doktor tentang peminat Habib-Habib mereka menggantungkan gambar ulama sufi mereka dalam bilik mereka, dalam wallpaper telefon? Jaga nanti dia muncul tengah malam. Tuan-tuan, subhanallah, agama datang untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla, akhirnya jadi membesarkan orang. Saya puji Hasan al-Banna. Dia pernah pergi ceramah satu tempat dalam sejarah dia. Dia tengok orang letak gambar dia, dia suruh turun. Sebab itu Abu Bakar sebut apa dia? Ayuhan nas man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan ianya tidak mati. Kalau Allah mau, kata Syekh Qutb rahimahullah, kalau Allah mau, tentu Allah boleh mengekalkan Nabi Muhammad sehingga ke akhir zaman. Kuasa dia. Tapi dia tak kekalkan kerana kita tidak menyembah Muhammad, kita mengikuti ajaran Muhammad. Last Apa hukum seorang ibu mertua yang suka memutuskan silaturahim dengan menantu perempuannya? Okey. Ada hak, saya nak sebut. Ada hak anak, ada hak mak. Mak mentua ada hak. Dia tak boleh fikir kerana dia mak mentua, dia ada kuasa mutlak. Tuhan tanya hang, Tuhan tak tanya aku. Tuhan tanya juga dia. Saya cerita baru ni pada kuliah. Saya ada terima satu email, satu orang ibu, anak menantu dia yang perempuan hantar. Dia nak tumpang rumah. Dia minta tumpang duduk rumah anak dia. Anak dia bagilah, dia tentu anak dia kena bagi, wajib kena bagi. Cuma anak dia bagi dia duduk satu bilik. Mak dia ni bila time malam saja mestikan ketuk nak tidur dengan anak dia hak lelaki. Bukan dia nak tumpang tidur lah kan. Dia takut duduk seorang-seorang. Menantu dia kata tiap-tiap malam kira tak jadi lelaki. Anak dia ada perasaan, isteri dia ada perasaan. So dia tak, depa siang kerja, malam mak tumpang duduk sekali. Mak pun nak kena fikir lah juga, walaupun anak tak susah nak buat apa sebab mak, tapi mak pun juga, Tuhan juga tanya, dia tak boleh buat benda ni. So dia kena dua-dua benda, dia kena fikir, Tuhan tu tanya anak dia dan Tuhan juga tanya dia. Dia jangan buat satu benda yang anak dia akhirnya jadi macam terpaksa, macam mengabaikan haknya, yang anaknya akan dihukum, akan menjadi derhaka disebabkan dia, dan dia juga bersalah. Melainkan ternyata kalau dia zalimi, dan zalimi anak dia tak boleh. Termasuk kalau mak suruh orang ceraikan, ataupun bapak suruh ceraikan nantu, ceraikan bini hang. Ada orang kata kalau bapak suruh cerai, kita kena cerai, kena Sayyidina Umar suruh Abdullah bin Umar ceraikan anak dia. Dan Nabi kata ati' abak, taat pada bapakmu. Orang tanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kes ini, kata Imam Ahmad, idza kana abuk mithlu Umar. Dia kata kalau pak hang macam Umar tu hang cerai. Tapi kalau pak hang lebih kurang macam umat kampung ya. Melainkan pak kita ada hujah, menantu kita jahat, menantu dia jahat, terbukti jahat ni, yang tu dia betul, kita tak boleh nak jawab. Tapi kalau menantu tak ada salah apa, dia tak apa berkenan, dan jadi kes, saya sorry to say, ini bukan semua,
Kadang kala saya tak tahu apa kecenderungan orang yang sedikit ada darah Hindi, dia macam susah sikit nak deal dengan menantu. Tengok kulit masing-masing. Okey. Tak, bukan mesti. Pasal saya berdasarkan soalan-soalan yang saya dapat, susah nak deal menantu. Dalam kes international, banyak di India wanita mati kerana dibakar oleh mak mentua sebab tak bayar mahar habis. Pasal dalam adat mereka, perempuan yang kena bayar mahar, bukan lelaki. Dan dalam kes dalam negara kita, saya tengok banyak. Bila saya tanya balik, dia macam mak dia nak kontrol anak dia ni, sampai jadi menantu tak boleh nak pergi. So dia nak kena, kadang-kadang mungkin kerana terlalu sayang yang darah Hindi ni kat anak. Bukan kata tak elok, kena terlalu sayang. Tapi dia bila dia nak kontrol, jadi kacau anak dia. Semua hak menantu buat ni tak boleh. Di samping anak ada hak kena taat pada mak, jangan dahaka dia. Tapi mak juga ada hak, ada tanggungjawab yang Tuhan tanya, dia tak boleh zalim kat menantu dia. Kena balance benda ni. Terima kasih banyak tuan-tuan. Saya nak ulang satu lagi, iaitu pertama, kita, tuan-tuan kalau ada duit, kita kutip sumbangan untuk buka puasa. Tak bagi pun tak apa, boleh mai, tak ada masalah. Yang saya tak bagi tu takut depa nampak. Dah. Mai, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang ada duit, dia nak bagi, kita mengalu-alukan untuk buka puasa. Kalau duit kita terlebih untuk buka puasa tahun ni, kita nak bagi pada 1-2 pusat lain, tahfiz yang sunnah yang lain yang mereka perlu juga duit untuk buka puasa, dan insya-Allah Allah bagi pahala untuk yang buka puasa. Kedua ialah bulan puasa ni semua hak dah saya jemput buka puasa di sini. Jadi terutama saya tahu tuan-tuan buka puasa dengan anak isteri di rumah, tapi terutama ni orang muda ni yang belum beristeri dan tak ada kes untuk mencumbu isteri dalam bulan puasa tadi. Jadi terutama hikam. Jadi datanglah buka puasa di sini, dan insya-Allah kita akan buat program bagi tiap-tiap. Saya sedang fikir kalau boleh buat halaqah sebelum buka puasa, dan kita baca kitab tertentu habis bulan puasa kita habis. Tapi kita akan cuba tengok macam mana, insya-Allah. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.